Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana kita dikurniakan dengan nikmat kesihatan yang baik dan kita dapat berjumpa lagi untuk kita menyambung pelajaran kita dalam pelajaran tajwid, tajuk yang pertama tahun 6. Alhamdulillah, sebelum kita mulakan, marilah sama-sama kita membaca doa ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita dan kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukakanlah pintu hati kami ya Allah agar kami semua mudah untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami ya Allah agar kami semua mudah untuk memahami segala isi pelajaran yang kami pelajari ya Allah, dan terimalah segala amalan-amalan kebaikan kami dan kurniakanlah kepada kami akan kejayaan cemerlang dunia dan akhirat seiring dengan sasi hadir yang terpuji insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi murid-murid sekalian, hari ini Ustaz nak mengajar kamu tajuk yang pertama iaitu idgham ya. Dalam kita mengaji atau kita membaca Al-Quran seperti mana yang telah Ustaz terangkan pada minggu yang lepas ya, kita belajar tajwid ini. Tajwid ialah maknanya ialah mempercantikkan dan memperelokkan bacaan ya. Jadi dalam Al-Quran ya ada hukum tajwid yang dikatakan sebagai idgham ya. Idgham ya, kita ada idgham ni kita dah belajar juga dulu masa darjah 4 ya, tapi itu pada hukum nun yang mati ya. Sekarang ni kita nak belajar tajuk idgham ya. Idgham darjah 6 ni apa dia idgham ya? Idgham ialah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Itu dari segi istilah bahasa ya. Daripada segi istilah ialah memasukkan huruf yang pertama yang bertanda mati ke dalam huruf kedua yang berbaris sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid ya. Jadi apa yang Ustaz bacakan ini kamu boleh lihat dalam buku teks kamu, dalam buku surat yang pertama. Di situ dia menerangkan kepada kita ya, idgham ini bahagiannya ada 3. Idgham bahagiannya ada 3. Saya ulang balik, idgham bahagiannya ada 3. Yang pertama dinamakan sebagai idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain ya. Yang kedua idgham mutaqaribain. Yang kedua idgham mutaqaribain. Dan yang ketiga ialah idgham mutajanisain. Ya, saya ulang, mutajanisain. Ya, jadi pada ketiga-tiganya ini kita akan pelajari dan kita akan kita nak tahu ya apa yang dikatakan idgham mutamatsilain. Kita tengok pada muka surat yang kedua. Okey, baik ya. Kita tengok, kita perhatikan, kita baca dan cuba kita fahamkan. Idgham mutamatsilain. Apa makna idgham mutamatsilain? Idgham mutamatsilain ialah pertemuan dua huruf yang sama. Ya, pertemuan dua huruf yang sama. Huruf yang sama apa? Sama makhraj dan sifatnya. Apa itu makhrajnya? Makhrajnya dan sifatnya ialah tempat keluar huruf ya, sifat-sifat huruf. Maknanya dia dua huruf yang sama. Kemudian apakah bacaan? Apakah hukum bacaannya? Hukum bacaannya ialah wajib diidghamkan ya. Apakah hukum bacaannya? Wajib diidghamkan. Apa makna idgham tadi? Idgham ialah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Jadi hukum bacaannya wajib diidghamkan. Maknanya wajib diidghamkan, wajib dimasukkan sesuatu ke dalam sesuatu tu. Nanti kita tengok macam mana cara bacaannya dan juga apa huruf yang sama. Baik. Yang ketiga, cara bacaan ialah memasukkan huruf pertama yang mati ke dalam huruf yang kedua yang berbaris sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Ya, yang bertasydid. Apa makna yang bertasydid? Tasydid tu maknanya ialah yang bertanda sabdu. Baik, kita tengok pada contoh pada bentuk-bentuk awan tu ada warna kuning dengan warna purple. Yang dikatakan contoh untuk idgham mutamatsilain
Contohnya ialah alif zal zalhaba. Iz zahaba. Maknanya ialah dua huruf yang sama, sifatnya dan makhrajnya. Maknanya sifatnya hurufnya tu sama, makhraj hurufnya, tempat keluar hurufnya pun sama. Contohnya huruf zal dengan zal. Iz zahaba. Kemudian kita tengok dekat situ pula. Yang kedua, contoh yang kedua, yudrikum. Ya, dal, ra, kap, kap, mim. Kap dengan kap, ya. Kemudian yuhrihunna. Kat situ ha dengan ha. Kemudian kita tengok waqad dahalu. Dal dengan dal. Kita tengok yang atas, izhab bi kitabi. Ba dengan ba. Okey, ya, itu contoh yang dikatakan sama makhraj dan sifatnya. Sama huruf, sama makhraj, sama sifat. Itu yang dikatakan sebagai mutamatsilain. Dia pertemuan dua huruf yang sama, ya. Dua huruf ni sama. Sama pada apanya? Sama pada hurufnya, sama pada makhrajnya, dan sama juga pada sifatnya. Okey, baik. Kita tengok muka surat yang ketiga. Ya. Sama huruf. Misal idgham mutamatsilain yang dikatakan sama huruf ini, kita tengok ada huruf ba dengan ba, ada huruf ta dengan ta, dal dengan dal, zal dengan zal, ra dengan ra, ain dengan ain, fa dengan fa, kaf dengan kaf, lam dengan lam, waw dengan waw, ha dengan ha. Kita boleh lihat contoh-contohnya, ya. Kita cuba tengok contoh. Contoh untuk yang bawah sekali, ha dengan ha, bawah sekali. Wa may yukrihunna, ha dengan ha di situ, kan. Jadi yang dikatakan mutamatsilain ini dia sama pada tiga. Yang pertama sama huruf, kemudian sama makhraj, kemudian sama sifat. Itu namanya idgham mutamatsilain. Baik, kita tengok pada muka yang keempat. Ya, tahukah anda tempat yang tidak boleh diidghamkan? Ada pula tempat yang tidak boleh diidghamkan. Contohnya dalam surah Al-Ma'arij ayat yang keempat. Kita tengok dekat situ. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Dekat situ dia ada huruf ha dengan huruf apa? Wa ma fi yaumin, huruf fa ya dengan ya kat situ, kan. Dia tak boleh, ya. Jika berlaku saktah pun tak boleh dalam surah Al-Haqqah, ya. Contohnya ma aghna anni maliya. Kan kita berhenti kat situ, kan. Saktah tu ada huruf sin di atas tu, kan. Sambung halaka aniya sultaniya. Halaka anni sultaniya. Baik. Kemudian, ya, itu yang tadi yang dikatakan. Ada juga tempat yang tidak boleh diidghamkan, ada dua, iaitu pertama dalam surah Al-Ma'arij dan yang kedua dalam surah Al-Haqqah. Jadi murid-murid semua, Ustaz nak murid-murid tolong keluarkan buku latihan khusus untuk tajwid sahaja. Kita ada tugasan sebagai kerja rumah. Jadi saya nak murid-murid semua buat muka surat 5, ya. Dalam muka surat 5 tu yang perenggan yang kedua. Ya, jawab semua soalan berikut di dalam buku latihan. Pertama, apakah arti idgham mutamatsilain? Kedua, apakah hukum bacaan idgham mutamatsilain? Yang ketiga, terangkan cara bacaan idgham mutamatsilain. Yang keempat, kenal pasti misal idgham mutamatsilain yang terdapat pada ayat di bawah. Ya, kenal pasti, kemudian tandakan dalam ruangan yang warna putih tu. Saya nak semua murid buat latihan tersebut. Kemudian hantar kepada saya melalui DM ataupun PM, ya, private message ataupun direct message kepada saya dalam WhatsApp untuk saya tanda, dan saya akan berikan tanda respon
mana-mana murid-murid yang telah membuat latihan dan latihan yang telah saya semak, saya akan tulis namanya satu persatu di dalam grup kelas. Jadi latihan yang dibuat dan juga respon yang diberikan itu menandakan kehadiran kita pada persekolahan hari ini, ya. Mana-mana yang menghantar dikirakan ia sebagai kehadiran pada hari ini. Jadi saya minta kepada semua tolong buat latihan, tolong hantar pada saya dan saya akan tanda latihan anda semua, dan saya doakan mudah-mudahan semua murid-murid akan dimudahkan urusannya, ya, mendapat ilmu yang bermanfaat, dan saya doakan mudah-mudahan semuanya mumtaz insya-Allah. Jadi ini sahaja pertemuan kita pada kali ini, dan kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.